Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha wa rubbama zabaha ash-shah thumma yuqatti'uha a'dha thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah farubbama qultu lahu كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, aku tak pernah cemburu pada mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana cemburu aku kepada Khadijah. So, malam ni kita akan baca tafsir surah At-Talaq. Cerita pasal talak, cerai. Jadi saya ambil mukadimah ni cerita pasal hubungan suami isteri. Hadis yang kita baca ni, Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita dalam banyak-banyak isteri Nabi, dia paling cemburu dekat Khadijah. Wa ma ra'aituha, dia kata sedangkan saya Khadijah ni tengok pun tak pernah. Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tak ada isteri lain. Wafat Khadijah, Nabi single. Sehinggalah lepas itu baru Nabi menikah dengan isteri-isteri lain. Maknanya apabila Nabi SAW menikah dengan Aisyah, Aisyah tak pernah tengok pun Khadijah ni. Walaupun Aisyah tak pernah tengok Khadijah, dia kata tapi dia cukup cemburu dengan Khadijah ni. Walakin kana Nabi SAW yukthiru dhikraha. Bukan pasal apa, pasal Nabi SAW ni kira alih pi alih mai duk cerita pasal Khadijah. Pagi cerita Khadijah, petang cerita Khadijah, malam cerita Khadijah. Nabi macam tak boleh lupa kenangan dia dengan Khadijah. Wa rubbama zabaha ash-shah summa yuqatti'uha a'dha summa yab'athuha fi sada'iqi Khadijah. Sampaikan Nabi SAW, kadang-kadang Nabi sembelih kambing, Aisyah kata. Dan Nabi sembelih kambing, Nabi potong-potong kambing yang disembelih itu, Nabi hantar orang pergi cari segala kawan-kawan Khadijah, pergi bagi kat mereka. Ingat Nabi kepada Khadijah ni, sayang Nabi kepada Khadijah ni sampai macam tu. Ada hari ada rezeki, ada kambing, Nabi sembelih kambing, potong-potong daging, nombor satu sekali Nabi suruh pergi bagi dekat kawan-kawan Khadijah. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Kata Aisyah, sampai kadang-kadang aku kata dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, seolah-olah dalam dunia ni tak ada wanita lain selainkan Khadijah. Cemburu lah tu. Dia kata, apa ni? Pagi, petang, siang, malam cerita pasal Khadijah. Bila sembelih kambing, mula-mula sekali, bahagian kambing nak pergi bagi dekat kawan-kawan Khadijah. Apa ni dia kata? Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seolah-olah dalam dunia ni tak ada dah perempuan lain, melainkan Khadijah seorang aja yang ada.
Fayaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat wa kanat. Nabi kata, aku nak cerita dekat hang. Yang kata Khadijah ni, dia ni begini. Cerita Khadijah lagi. Yang duk marah sangat dekat Khadijah ni pasal apa? Hang tahu tak Khadijah ni siapa? Nabi kata, Khadijah ini kanat wa kanat. Dia ni lagu ni. Wa kana li minha walad. Bahkan kata Nabi SAW, dengan Khadijah aku ada anak ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, istazanat Halah bintu Khuwailid, yakni ukhtu Khadijah, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istizana Khadijah farta'a lidhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ala. Qalat faghirtu. Faqultu ma tazkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy halakat fi ad-dahr. Qad abdalaka Allahu khairan minha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata satu hari satu perempuan nama dia Halah binti Khuwailid mai rumah minta izin nak masuk. Satu hari Nabi duduk ada di rumah Aisyah. Satu perempuan nama dia Halah. Ha simpui, ha alif lam ta. Halah binti Khuwailid, dia ni adik Khadijah. Dia mai di rumah Nabi SAW dengan Aisyah. Fa'arafa istizana Khadijah. Bila bunyi suara Halah ni, suara adik ipar Nabi, suara adik Khadijah ni, mai bagi salam, Assalamualaikum. Nabi bila dengar suara Halah, suara adik Khadijah, suara adik ipar dia ni, fa'arafa istizana Khadijah. Nabi teringat Khadijah kalau nak minta izin, nak bagi salam, bunyi macam tu. Nak habaknya apa? Nabi tak boleh kikih, tak boleh padam kenangan dia dengan Khadijah. Mailah berapa ramai isteri pun bukan tak bagus, tapi tidak boleh menandingi bagus Khadijah ni. Bila adik Khadijah nama Halah binti Khuwailid mai di rumah Nabi, rumah Aisyah ni, mai bagi salam, Nabi dengar suara tu, Nabi teringat dekat Khadijah. Farta'a lidhalik. Dia kata terpegun Nabi seketika. Nabi ni jadi tersengap, Ustaz. Teringat dekat Khadijah suara tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Halah. Nabi kata, Masya Allah. Dia kata, ini Halah, ini bukan Khadijah. Sampai lagu tu. Dengar suara tu, teringat dekat Khadijah ni sampai terpegun. Sat baru, Masya Allah. Dia kata, ini bukan Khadijah, ini Halah, ini adik Khadijah. Qalat faghirtu. Aisyah kata, aku cemburu tu. Dia kata, orang perempuan ni. Oh, dia kata, karut. Dia kata, faghirtu. Dia kata, aku cemburu sungguh. Dia kata, faqultu, maka aku kata kepada Nabi SAW, ma tazkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy halakat fid dahr. Dia kata, apa benda ni? Dia kata, duk ingat, tak boleh nak lupa dekat Khadijah. Dia ni ajuz min ajaiz. Dia ni satu perempuan tua daripada kalangan orang tua-tua Quraisy. Dia kata, tu marah tu. Apa benda? Dia kata, yang duk ingat sangat dekat Khadijah ni. Khadijah ni tak ada apa, biasa saja. Dia satu perempuan tua daripada kalangan perempuan-perempuan tua Quraisy. Halakat fid dahri. Dia kata, dah mati lama pun dah. Tuan. Dia kata, orang perempuan ni emosional. Kan? Aisyah isteri Nabi pun emosional.
Kalau kita di rumah bini kita duduk tak duduk naik angin, kita balik kuliah lambat sikit pun lagu buh nasi, nak bagi makan pun macam kasak-kasak. Kata hang kau okey lah, Khadijah pun cemburu juga. Kata, normal. Hadis nak cerita kata, bukan nak cerita keburukan Aisyah, tapi nak cerita kata orang perempuan lagu tu. Kadang benda kecil bagi jadi besar, perempuan. Aisyah radhiyallahu anha mewakili kelompok itu. Cemburu dia dekat Nabi ni sampai dia kata, "Ya Rasulullah, apa hal?" Dia kata sampai pagi, petang, siang, malam duk cerita pasal Khadijah, dengar suara adik ipang, adik Khadijah pun teringat dekat Khadijah sampai tersengat pisat. Apa benda ni? Dia ni ajuzah. Dia ni satu perempuan tua yang lemah min ajaizi Quraisy, daripada kalangan perempuan-perempuan tua Quraisy. Dia ni pula halakat fid dahri, mati sudah lama dah. Sudahlah. Qad abdalakallahu khairan minha. Apatah lagi Allah sudah ganti ketiadaan Khadijah ini dengan satu orang yang lebih baik daripada dia. Maksudnya dia, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis-hadis nak menceritakan Aisyah cerita benda ni, cerita balik kepada sahabat-sahabat sampai kat kita lah ni. Bukan dia nak cerita kelemahan dia, tapi dia nak cerita hak lagi satu. Dia nak cerita sayangnya Nabi kepada Khadijah ni. Yang sayang Nabi kepada Khadijah ni kadang-kadang menimbulkan cemburu dia. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Wa inni lam udrikha." Macam tadi juga, dia kata aku dalam ramai-ramai isteri Nabi ni tak ada yang aku cemburu macam mana aku cemburu dekat Khadijah, sedangkan aku tak pernah jumpa dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zabaha syah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sembelih kambing, fayaqul, Nabi kata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, tolong pi bagi kambing ni kepada kawan-kawan Khadijah. Qalat faghadabtuhu yawman, satu hari Aisyah kata aku nak marah. Faqultu, maka kata dia, Khadijah, dia kata lain tak ada, Khadijah, dia kata. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni qad ruziqtu hubbaha. Nabi jawab sikit. Nabi kata apa? Aisyah, aku nama dekat hang, apabila Khadijah cinta kepada aku menganggap itu anugerah Allah kepada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata lagu tu dekat Aisyah. Tak cakap banyak. Anak tahu besar mana cinta aku kepada Khadijah ni. Bila dia cinta kepada aku anggap itu anugerah Allah kepada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa istimewa Khadijah ini? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hazihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam atau ta'am atau syarab. Jibril mai jumpa Nabi. Jibril kata, ya Rasulullah, sat lagi
Khadijah akan mai jumpa hang. Khadijah akan mai bawa bekas. Dalam bekas itu ada idam, ada lauk. Di dalam bekas itu ada ta'am, ada makanan. Dalam bekas itu ada syarab, ada minuman. Khadijah tak mai lagi. Jibril mai habaq dekat Nabi. Ini istimewanya Khadijah. Dia tak mai lagi, tak sampai di depan Nabi lagi. Jibril mai dulu. Jibril habaq kepada Nabi. Ya Rasulullah, saat lagi Khadijah nanti mai dan dibawa mai makanan, minuman, lauk pauk semua untuk kamu makan. Saat lagi dia nanti mai. Fa idza hiya atatka, bila dia sampai saat lagi, Jibril kata, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Jibril kata, Khadijah mai saat lagi, jangan lupa kirim salam dekat dia. Kata dekat dia, Allah kirim salam dan aku kirim salam. Siapa Khadijah ni? Satu orang perempuan isteri Nabi yang dicemburui oleh Aisyah. Dia jadi satu manusia yang dia nak mai jumpa Nabi. Jibril mai dulu habang. Dan Jibril habang pula. Hang kirim salam dekat dia. Kata Allah dan aku kirim salam dekat dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Bagi tahu dekat dia. Kata esok di hari akhirat. Satu syurga sudah ready duk tunggu dia. Min qasabin la sakhab fihi wala nasab. Yang rumah di dalam syurga yang disediakan kepada dia tu dibuat daripada qasab, dibuat daripada mutiara cantik. Dan di dalam rumah mutiara itu la sakhab fihi, tidak ada riuh rendah di dalam dia, wala nasab, dan tidak ada penat lelah di dalam dia. Duk ready tunggu dia. Dalam syurga Allah sudah standby, sudah ready duk tunggu dia. Satu rumah dibuat daripada mutiara, yang rumah itu kalau masuk tak ada riuh rendah, tidak ada penat di dalam rumah itu. Rumah tu duk tunggu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang dia nak cerita dalam hadis-hadis yang kita baca ni. Maksud hadis ni apa dia tuan-tuan? Maksud hadis ni dia nak bagi tahu dekat kita, jadikanlah diri kita ni, kalau suami, suami yang paling baik. Kalau isteri, isteri yang paling baik. Dia nak abang yang tu. 3 hadis kita baca ni, dia nak abang yang tu aja. Dia kata kalau kita ni ada rumah tangga, ada isteri, ada suami, ada anak-anak, pastikan kalau kita laki-laki, kita jadi suami yang terbaik. Kalau kita perempuan, kita jadi isteri yang terbaik. Kalau kita ada anak, kita jadi bapa yang terbaik. Pasal apa? Dengan menjadikan diri kita orang yang terbaik ini, orang tak lupa kita. Khadijah tak ada, mati lama dah. Nabi SAW tak boleh lupa ke dia. Pasal apa? Pasal dia isteri yang terbaik. Di ketika orang sumpah seranah Nabi, di ketika orang nak pukul Nabi, di ketika orang boykot Nabi, di ketika itu dia tampil membantu Nabi. Mana boleh Nabi lupakan dia? Ini yang kata Khadijah radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malangnya dalam masyarakat kita kurang orang yang macam ni. Jadi suami yang memberi masalah kepada anak isteri. Jadi isteri yang memberi masalah kepada suami dan anak-anak. Kita kurang orang yang macam ni. Berlaku benda ni di zaman Nabi SAW. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, anna zawja Barirah kana abdan yuqalu lahu Mughith. Ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki. Wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana ashfa'." Qalat, "La hajata li fihi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata satu perempuan nama dia Barirah. Dia ada satu suami yang bernama Mughith. Suami ni hamba. So, yang kata Barirah ni, dia pun hamba. Dia hamba kepada satu orang kaya yang bernama Utbah. Utbah bin Abi Lahab. Dia hamba kepada Utbah, Barirah ni. Masa dia jadi hamba kepada Utbah, Utbah ni secara paksa sudah suruh Barirah ni kahwin dengan satu hamba laki-laki yang bernama Mughith. Barirah pun hamba, Mughith pun hamba, dipaksa kahwin. Sedangkan Barirah ni pada awal dia tak berkenan dekat Mughith ni, dia tak berkenan, tapi apa nak buat, dia dipaksa kahwin, maka dia kahwin, dapat anak seorang. Tapi hidup ni tak gembira. Pasal apa dia tak gembira? Pasal dia tak mau dekat Mughith ni. Aisyah radhiyallahu anha tengok benda ni. Jadi Aisyah ni tak kesudah dia pergi beli Barirah ini daripada Utbah. Dia pergi beli. Dia beli Barirah dan dia merdekakan Barirah ni. Barirah ni pula apabila dibeli oleh Aisyah dan dimerdekakan, perkara pertama dia buat, apa dia? Dia minta cerai daripada laki dia Mughith. Kawan tak berkenan. Daripada hari mula pun dah tak berkenan dah, dipaksa kahwin dan sebagainya. Tak apa, kahwin, dapat anak seorang. Tapi duk tak berkenan situlah. Apabila dia dimerdekakan oleh Aisyah, dia dah jadi satu orang yang merdeka. Dia pergi jumpa suami dia. Dia suruh suami dia cerai bang dia. Hadis yang kita baca ni cerita selepas bercerai. Anna zawja Barirah kana abdan yuqalu lahu Mughith. Ibnu Abbas kata, Barirah ni ada satu suami nama dia Mughith. Mughith ni hamba. Ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabkin. Ibnu Abbas kata, aku tak tahan duk tengok. Bila Barirah ni pi tawaf Kaabah, Mughith ni ikut belakang. Ikut duk terempur-empur ikut belakang ni. Isteri yang sudah pun diceraikan ni. Duk ikut belakang ni, ia beki sambil menangis. Wa dumu'uhu tasilu ala lihyatih. Air mata deras turun mai ke janggut ni. Lalu masyarakat kita lah kata gila talak. Cerai dah, tapi Allahu Akbar. Tak usah kata tengok orang, tak usah kata dengar suara. Kain batik dia duk jemuk pun tak boleh tengok. Dia dah cerai dah. Isteri dia ni, Barirah ni dah cerai dah. Tapi dia sayang kat bini dia. Bini dia tak mau ke dia. Bila nampak Barirah keluar pergi tawaf, dia pun tuai pergi sekali. Tawaf duk ikut belakang sambil, duk ikut belakang bini tu sambil air mata deras sampai basah janggut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas, ya Abbas. Nabi duduk dengan pak penakan dia, Al-Abbas. Duduk tengok keadaan tu. Duduk tengok Barirah duduk tawaf. Duduk tengok Mughith duduk ikut belakang ni. Nabi duduk tengok. Nabi golek kepala. Nabi kata dekat pak penakan dia, Abbas. Nabi kata, ya Abbas. Ala ta'jabu min hubbi Mughith Barirah wa min bughdi Barirah Mughithan. Dia kata, ya Abbas. Hang tak tengok ke tu? Dia kata, betapa agungnya cinta Mughith kepada Barirah dan betapa besarnya benci Barirah kepada Mughith. Dia jadi lagu tu. Hak satu pihak ni punya sayang ni tak tahu nak habang. Ganti nyawa nak bukti sayang ni. Hak satu lagi punya tak mau ni pun tak tahu nak habang. Apa yang berlaku 1400 tahun dulu zaman Nabi SAW ada berlaku di celah-celah masyarakat kita hari ini. Ada jadi. Laki ni punya sayang dekat bini ni dan laki ni punyalah orang baik. Bini tak mau.
unexplained. Tak boleh nak terang pasal apa. Keluarga dia pun punya sayang ni dekat suami dia ni. Keluarga isteri ni punya sayang dekat suami ni, dekat menantu ni. Nasihat anak dia, awak yang tak mau ni dekat laki hang ni, tang mana cacat celah dia, tak kena dia tang mana. Dia jawab balik kat pak dia, kat mak dia, dia kata aku tak kebulang. Banyak perkataan ada untuk nak bercakap, dia pilih yang tu, aku tak kebulang. Makna kata bukan takat tak mau, tak kebulang ni teruk lah. Ataupun nak lagi satu cantik, dia kata apa? Tak kelapang, dia kata. Makna kata tak ada harga suami dia ni pada mata dia. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW dicatatkan berkata, Nabi kata, ala ta'jabu min syiddati hubbi Mughith Barirah wa min syiddati bughdi Barirah Mughisan. Nabi kata, wahai Al-Abbas, hang tak tengok ke tu, betapa besarnya, betapa bersungguhnya Mughith cinta bini dia, dan betapa besarnya benci bini dia kepada dia. Ada tuan, hadu jadi cerai berai dalam masyarakat ni macam ni. Dia tak berkenan. Orang tanya kat bini ni, awak laki hang ni tak bagus, tahu mana? Saya tak kata tak bagus, dia kata saya tak mau kat dia. Keluarga dia, kawan-kawan dia, jiran tetangga dia kata, lah awak hang jadi lagu ni, hang kena rasuk setan ke? Hang dapat laki baik macam tu, hang pun mengaku dia baik, hang tak mau kat dia pasal apa? Dia kata, yang jadi bini dia hang ke aku? Dia tengah balik, kau ni kata hang lah. Kalau aku tak mau. Anak kata apa kat aku? Tak mau lah tu. Itu cerita tak mau semua lah tu. Dan benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW kepada Barirah dengan Mughith. Dalam sebuah riwayat lain, Nabi SAW kata dekat dia, lau raja'tih. Nabi kata dekat Barirah ni, Nabi panggil dia, Nabi kata, Barirah, aku nak tanya hang satu. Lau raja'tih, tak bolehkah hang balik ke dia? Tak bolehkah hang balik ke pangkuan dia? Nabi tanya dia. Dan satu riwayat kata, fa innahu abu waladik. Nabi kata kerana dia bapa kepada anak hang. Nabi kata tu, tujuan dia apa? Nak suruh elok balik. Nabi kata tak bolehkah timbang balik? Tak bolehkah cubalah bagi satu, bolehkah dah balik ke pangkuan suami hang? Fa innahu abu waladik. Kerana dia bapa anak hang. Tak bolehkah? Qalat, ya Rasulullah, ta'muruni. Ni Barirah ni, yang asal hamba yang baru dimerdekakan oleh isteri Nabi ni. Cengih. Dan Nabi kata kat dia, hang tak bolehkah timbang balik benda ni? Tak bolehkah bagi sayang balik dekat laki hang? Tak bolehkah? Dia kata, ya Rasulullah, ta'muruni. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan perintahkan saya ke suruh balik kat dia? Cengih. Qala innama ana ashfa'. Nabi kata, dah, ini bukan perintah, aku mencadangkan. Nabi kata. Kita lah, bila kita jadi orang tua-tua, bila tengok anak beranak nak bercerai-berai ni, kita nanti cakap lagu tu lah. Kita kata, kalau tak berpisah, tak bolehkah? Nabi macam tu. Dia tanya balik kepada Nabi, dia kata, ta'muruni, Tuan perintahkan saya kah suruh saya balik jadi isteri dia? Dah, Nabi kata bukan perintah. Innama ana ashfa'. Aku nak tolong, aku mencadangkan supaya hampa jadi elok. Qalat, jawab Barirah dekat Nabi, la hajata li fihi. Aku tak kebulok ke dia. Dia ni kena backhand kalau dengan kita ni. Baik Nabi yang bercakap dengan dia kan. Kalau kita makan backhand dah dia ni, hang bercakap lagu tu, orang bercakap elok-elok dengan hang bercakap lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni dia nak cerita dekat kita apa dia berlaku. Benda ni di zaman Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhil yushiku an yufariqaki ilaina atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Nabi kata kepada orang-orang perempuan, jangan kamu sakiti hati suami kamu di dunia ini. Nabi pesan khusus kepada orang perempuan, jangan bagi laki sakit hati. Jangan saja buat bagi laki ni merekam. Jangan cari pasal bagi laki ni naik darah. Jangan buat macam tu, Nabi kata. Pasal apa? Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Melainkan masa hang duk buat bagi laki hang tu sakit hati, kecil hati, marah dekat hang tu, pada masa tu bidadari di syurga tu, Nabi kata, berkata, la tu'zihi, bidadari no, bila ada orang perempuan di atas dunia ni buat sakit hati laki dia, bidadari di syurga no kata, hey, jangan duk bagi laki hampa sakit hati, qatalakillah, celaka hampa, Allah akan balas kejahatan hampa. Fa innama huwa 'indaka dakhil, bidadari di syurga no kata apa, hey orang perempuan, hampa kena ingat, suami hampa lah ni, dia hanya menjadi tetamu hampa saja di atas dunia ni. Yushiku an yufariqaki ilaina. Tak lama dia mati, dia akan mai kepada kami. Kami akan jaga dia elok-elok. Orang perempuan dengar hadis ni marah. Kalau dia fikir negatif, dia marah. Tapi kalau dia fikir positif, dia tak akan buat suami dia sakit hati. Kalau dia fikir negatif, dia marah. Dia kata banyak-banyak hadis, tapi baca hadis tu pasal apa? Marah. Tapi kalau dia satu orang yang positif, bila dia dengar hadis ni, dia ambil cara baik. Dia kata apa? Kalau macam tu, aku akan cuba sedaya upaya untuk tak sakitkan hati suami aku. Pasal apa? Bidadari duduk keyau, mujak dia tak dengar. Kalau dia dengar, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu mukadimah yang boleh kita buat renungan sebelum kita baca tajuk surah At-Talaq yang menceritakan tentang cerai-berai ini. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 197. 197, surah At-Talaq Madaniyah. Surah At-Talaq yang diturunkan di Madinah. Surah ini dia menceritakan tentang hukum-hukum talak dan jenis-jenis dia. Talak ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada talak raj'i, dia ada talak bain, dia ada macam-macam. Saat ini kita nanti tengok insya-Allah. Yang kedua, surah At-Talaq menceritakan selepas berlaku talak, dia akan berlaku satu, dia panggil iddah. Tempoh iddah. Apabila orang perempuan itu bercerai suami, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati, dia ada satu tempoh iddah ataupun tempoh menunggu sebelum kahwin lain. Dia akan cerita tentang iddah dan jenis-jenis dia. Dan dalam surah At-Talaq ni dia akan cerita tentang kewajipan ataupun tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri. Dan tempoh masa di antara berlaku talak dan iddah itu berapa lama. Apapun kita kena ingat satu, hukum dalam Islam. Nikah, cerai ni semua hukum. Hukum bukan hudud saja. Hukum jual beli, hukum nikah kahwin, hukum semua ni dia panggil hukum. Hukum dalam Islam tak kira hukum apa. Hukum dalam Islam ni tujuan utama dia apa dia? Nak menegakkan keadilan. Talak walaupun diberi kuasa kepada orang lelaki-lelaki, tapi tidak bermakna orang perempuan dizalimi. Islam matlamat dia apa dia? Keadilan tu. Dia nak semua orang dapat keadilan Islam itu.
Dan yang kedua, tujuan hukum dalam Islam ni ialah apa? Nak mengelakkan daripada ada pihak yang kena naik, kena zalim. Itu tujuan hukum di dalam Islam. Kita tengok apa dia kata dalam ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza talaqtumun nisa, apabila kamu nak talak akan perempuan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu talak akan mereka itu bagi iddah mereka itu. Yakni sepatutnya dengan talak masa suci supaya mereka mendapat iddah itu. Dia nak bagi tahu dekat kita, kata talak ni adalah satu benda yang tidak haram, tetapi Allah tak suka. Dalam hadis Nabi SAW, dia kata abghadul halali ila Allah at-talaq. Benda halal di sisi Allah, tapi Tuhan cukup marah, ialah laki-laki menggunakan kuasa talak. Dibenarkan berlaku perceraian, tapi Tuhan tak suka kepada orang yang bercerai. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceraikan isteri dia yang bernama Hafsah. Hafsah ni anak siapa? Anak Umar Al-Khattab. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Dan apabila Hafsah diceraikan, dia pun dah cerai. Ambil beg, balik rumah pak dia, rumah Sidina Umar Al-Khattab. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 1 surah At-Talaq ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serentak dengan itu, Jibril mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan Nabi supaya rujuk balik kepada Hafsah. Dan Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kamu rujuk balik Hafsah ni kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang kuat berpuasa sunat. Kerana Hafsah ada satu orang isteri yang kuat salat malam. Kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang akan kekal menjadi isteri kamu di syurga. Nabi SAW serentak dengan turun ayat 1 yang kita tengah duk baca ni, serentak dengan Jibril mai kata lagu tu, dia cepat-cepat pergi balik ke rumah Umar, rujuk balik, bawa balik Hafsah ke rumah dia. Itu menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Berlakunya benda ni ialah kerana nak dijadikan pengajaran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bila berlaku cerai di sana ada rujuk. Dia nampak yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsu al-iddah. Dan hingga jaga olehmu akan tempoh iddah itu supaya kamu dapat rujuk balik kepada dia. Wa ahsu, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala perintah kita suruh jaga tu bilangan hari iddah itu. Kalau satu isteri diceraikan oleh suami, dia ada 3 kali suci. Dalam tempoh 3 kali suci, 3 kali datang haid suci, datang haid suci, datang haid suci, dalam tempoh itu lebih kurang kita kata 3 bulan itu. Dalam tempoh itu, hopefully, harap-harap suami ni dah kembali waras dan dia boleh fikir elok balik. Kerana Allah memberi kepada dia masa yang secukupnya untuk nak balik kepada kehidupan suami isteri. Maka dengan harapan dalam tempoh iddah itu, dia boleh pergi rujuk balik, ambil balik isteri dia, menjadi isteri dia. Pasal apa? Pasal Islam tidak suka perceraian. Maka ayat ni kata, wa ahsul iddah, maka hendaklah kamu kira tu hari iddah tu. Pasal apa? Jangan terlepas daripada 3 bulan tu. Dah terlepas baru teringat balik, tak boleh rujuk dah. Melainkan kena akad yang baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum,
dan takutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu pada suruh dan pada tegahnya. Tuhan bila dia sebut cerita pasal cerai ni, dia selit masuk ayat ni. Wattaqullaha rabbakum. Takut pada Allah. Jangan bercerai. Implikasi ataupun kesan daripada perceraian itu ialah anak yang menjadi mangsa paling teruk. Bapa cerai dengan mak, pak boleh kahwin lain, mak boleh kahwin lain, tapi anak ni dia terkapit. Dia menjadi mangsa kepada keruntuhan rumah tangga ni. Maka Islam tak mau benda-benda macam ni jadi. Maka Allah kata wattaqullaha rabbakum, takutlah kepada Allah, dia Tuhan hampa semua. Dia tak suka benda ni, perceraian ini. Jangan buat benda ini. Firman Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Dia main kesan daripada perceraian. Apa hukum yang timbul selepas perceraian? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Maka jangan kamu halau keluar mereka itu, yakni bekas-bekas isteri yang ditalak itu, daripada rumah bercerai mereka itu. Kalau sekiranya perceraian itu talak 1 ataupun talak 2, bila suami ceraikan bini, siapa kena keluar? Suami keluar. Kita syok-syok guna kuasa kita, cerai dia, tengok-tengok dia siap beg kat kita, buh di pintu. Kita tanya, beg apa? Aku cerai hang. Pasal abang cerai saya, abang selamat jalan. Oi, kita kata ni undang-undang Ismet Ulam Raja mana hang pakai ni? Dia kata bukan, ini bukan undang-undang Ismet Ulam Raja. Ini surah At-Talaq ayat 1. Dia baca ayat ni kencilan seluang kita. Pasal apa? Pasal memang lagu tu. Dia kata apabila perceraian itu talak raj'i, talak 1, talak 2 boleh rujuk balik, isteri tak boleh disuruh keluar daripada rumah, melainkan suamilah kena bawa beg pergi tidur di surau Taman Krian. Dia nak jadi macam tu. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu halau mereka, yakni perempuan yang kena talak itu, daripada rumah tempat mereka diceraikan itu. Wala yakhrujna, dan tiada keluar mereka itu, yakni perempuan yang kena cerai itu, daripada rumah suami itu. Perempuan ni Allah Subhanahu wa taala kata jangan keluar, pasal hang ada hak di dalam rumah itu. Sehinggalah lepas iddahnya. Sampai bila? Sampai habis iddah 3 kali suci, suami dia balik mai, dia kata hang pula keluar, aku nak duduk rumah ni. Karut juga nampak tu. Dia tu ingat nak pergi tukar nama dah, rupanya dah 3 bulan aja. Lepas tu selamat. Begitu. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Melainkan bahawa datang mereka itu, yakni perempuan yang beriddah itu, dengan kejahatan yang nyata seperti zina, lidah jahat pada suami dan keluarga suami. Ni yang bercerai talak 1 atau talak 2, dia boleh duduk di rumah tu dalam tempoh 3 kali suci. Dalam tempoh 3 bulan dia boleh duduk situ. Tetapi dengan syarat perangai elok. Kalau dia kekal di rumah tu, tiba-tiba dia buat main jantan lain, buat masuk dalam rumah tu, dia sudah buat benda ini disebut oleh Allah, an yatina bifahishatin mubayyinah. Dia kena cerai dengan laki dia, dia nak tunjuk dekat laki dia, kata dia ni ada harga lagi, dia panggil boyfriend lama dia mai. Kalau dia buat benda macam tu, hari dia buat tu, hari tu kata dekat dia, get out. Pasal apa? Pasal dia sudah buat fahishatin mubayyinah, satu keji yang nyata, nampak ke semua orang. Ataupun yang dimaksudkan dengan fahishatin mubayyinah ini ialah dia cari pasal dengan keluarga laki dia. Dalam tempoh masa tu dia bergaduh dengan mak mentua dia, dalam tempoh masa tu dia cari pasal dengan ipang-ipang dia, dalam tempoh, kalau berlaku benda-benda yang macam ni, juga ternafi hak dia untuk duduk di dalam rumah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata maka dikeluar mereka daripadanya. Kalau dia buat perangai-perangai tak elok ni, ketika itu dia disuruh keluar daripada rumah suami dia tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududullah. Dan demikianlah segala had, yakni hukum hudud Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran tuan-tuan, kalimah hudud dia tidak merujuk kepada hudud yang kita faham.
Kita bila sebut hudud ni, kesalahan mencuri potong tangan, kesalahan berzina, sebat bagi yang tak kahwin, rejam dengan batu bagi yang dah kahwin. Bila minum arak kena sebat 80 rotan, kita dah faham macam tu hudud. Itu hudud dari segi fiqh. Perkataan hudud dalam Quran dia merujuk kepada semua hukum Allah. Apa juga hukum Allah itu hudud. Hudud ni daripada perkataan had. Kita duduk bawa kereta, tengok dia tulis had laju. AES. Dia tulis itu. Ni duk hangat 2-3 hari ni. AES. Apa? Automatic Enforcement System. Kan? Duit 500 tu dia tarik balik ke tu lah esok ni. Jalan kampung 60 km. Dia pergi pasang alat tu, kena kita. Nak pergi maghrib kena, balik Isya kena. Kan? Dia tulis di situ had 60 km. Had itu bahasa Arab. Had singular. Satu. Hudud plural. Maksudnya had-had ataupun sempadan-sempadan. Hukum hudud Allah yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah batas sempadan yang ditentukan Allah. Kalau sekiranya hang nak bercerai bini, bukan tak boleh. Boleh, tapi Allah marah. Tapi bila dah berlaku perceraian, dia ada peraturan dia. Peraturan itulah sempadan dia. Suami menceraikan isteri, talak 1, talak 2. Rumah tu isteri duduk, suami keluar. Kecuali kalau cerai talak 3, maka ternafi segala hak isteri. Orang lelaki dia nak guna kuasa dia, kuasa veto yang Allah bagi dekat dia ni, boleh lepas 3 talak sekali ni, dia nak guna yang tu dia fikir habis dah, baru dia sebut 3. Dia marah sangat ni, dia kata aku cerai hang talak tidong. Dia tak jadi sebut 3 tu, pasal dia tahu 3 tu berat. Saat lagi dia nanti main cerita, kalau dah tersebut 3 ni, dia nak jadi lagu mana ni. Saat lagi ayat yang akan datang, dia nanti main cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata watilka hududullah, dan demikian itulah segala had sempadan hukum Allah. Jangan kamu langkah akan dia. Tuhan sudah bubuh batas sempadan, jangan langkah. Bila dah ada isu ni AES ni, automatic enforcement system isu ni, terus duduk terbiang derah lagi. Derah memang kena saman. Pergi mahkamah pun kalah. Pasal apa? Pasal syarat. Macam wakil JPJ pula saya ni. Kan? Pasal apa? Pasal syarat. Dia kata AES ni kunun cerita lah. Saya pun baca dalam internet. Dia kata dia kena bubuh satu signboard besar dulu. Habang kata ini kawasan AES. Dia bubuh gambar kamera macam burung mak pati. Besar. Makna daripada papan tu, nak pergi ke depan tu ada AES. Kalau hang dah nampak papan tu hang derah lagi, memang hang patut kena saman. Hang masuk mahkamah mana pun, hang kena. Nampak? Bawa pelan-pelan lepas ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Dan siapa yang melampaui segala had, segala hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya zalim dia akan dirinya, yakni dengan saja melentang diri dia kepada azab Allah. Siapa yang saja pi langgar hukum Allah, dia tahu dia langgar ni dia akan kena masuk neraka, dia langgar juga, makna dia zalim diri dia sendiri. Dia tahu kawasan ni 60 kilo, penat EEF lagi ni kan. Dia tahu kawasan ni 60 km, dia pergi duk bawa 120 juga, hang saja cari pasal. Sebab dia kata apa? Peraturan ini bertujuan untuk mendidik, dia kata. Supaya semua orang bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Kadang-kadang fikir-fikir pun betul juga kan. Derah sangat aksiden jadi macam-macam. Dia bawa derah, dia pergi aksiden terlungkup mati, tak apa. Dia bawa derah, terbabas, dia pergi langgar orang yang bawa elok tu. Bila fikir yang tu bagus juga AES ni. Tapi bila fikir kita pun dah buat derah juga. Tak syok lah AES ni. Itu yang masalah kita ni. Itu aja. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi apapun, peraturan ni biasanya, apatah lagi kalau hak Allah punya, mesti untuk kebaikan. Tapi kalau hak manusia buat ni pun biasanya
untuk kebaikan. Biasanya. Kecuali ada cerita-cerita terselit kot tepi. Cerita-cerita terselit kot tepi. Siapa dapat komisen, supply equipment, itu cerita tu dengar di tempat ceramah lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra." Maka tiada engkau ketahui, barangkali, mana tahu Allah Subhanahu wa taala nak mendatangkan kemudian daripada yang demikian itu kerja untuk rujuk balik. Maka talak satu ataupun talak dua boleh dirujuk balik. Tu dia nak abang kata. Hikmah di sebalik Allah mensyariatkan iddah. Bila bercerai, dia bagi 3 bulan untuk tempoh bertenang. Memanglah masa marah ni jangan kata. Tapi bila kita dah cerai dah bini pun dah balik pergi rumah mak pak dia, bila duk tengok kain baju duk selungguk tak ada siapa lipat. Bila duk tengok iron setrika pun dah lama tak buka switch. Bila duk tengok dapur dah lama tak pasang api melainkan untuk masak ayak dengan rebus Maggi. Bila dia duk tengok benda-benda tu kan, 3 bulan ni cukup. 3 bulan ni cukup untuk dia kata, tapi memanglah dia ni perangai tak apa elok, tapi bukanlah semua tak elok. Dia mula dah. Dia mula duk ni balik dah. Yang masa marah itu ni tak nampak elok langsung. Tapi lepas seminggu, lepas 2 minggu, lepas sebulan, lepas dia fikir-fikir balik, kan dia saja, aku buat ada salah juga. Dia duk main lah. Dia main lepas pada 2 bulan tu, ambil handphone, pegang-pegang tak jadi, tak balik. Lagu ambil, dah tekan, dah tengok, dah type, dah SMS tu, tak jadi, hantar padam balik. Kan? Tengok lagi seminggu nak cukup tempoh iddah ni. Hantar SMS tu ya. Apa abang? Tanya elok balik. Apa abang? Macam mana duduk di rumah sana, okey ke? Kalau anak ikut bini, tanya balik anak macam mana? Semua sihat ke? Mula nak buat baik. Tinggal lagi 3 hari lagi. Telefon terus ya. Kata dari mana? Nak jumpa Ustaz boleh tak? Tu ni ya, hikmah ni ya. Bijak ada Allah Subhanahu wa taala ni, dia mengadakan iddah bagi perceraian yang berlaku. Allah Maha bijak. Pasal dia yang cipta kita. Dia tahu kita ni siapa. Masa tengah marah ni jangan buat keputusan. Masa tengah marah ni jangan buat kesimpulan. Jangan. Tunggu kita reda, kita tenang, kita semayang, kita dapat satu masa yang cukup baik. Masa tu muhasabah balik, nampak gaya rojok lah yang terbaik. Nak teruskan perceraian itu, nak pergi menikah lain. Garantikah hak bini baru esok lebih baik pada hari itu? Tak berani garanti. Garantikah kalau kita pergi cari lain, mai ganti dia ni, akan menjadi isteri yang lebih baik pada hak ada tu? Ikat, kelipar, tak ada jawapan. Apa kata pergi menikah lain? Menikah lain lagi kerosot daripada hari itu. Macam mana? Bini baru pula kata balik kat kita. Dia kata, patutlah bini hang tinggal hang perangai macam ni. Rupanya bini nama doang ni pergi kata lagu tu kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka di sebalik ayat yang kita baca ni, dia nak abang apa? Hak mana duk ada tu, baik buruk, itulah isteri kita. Kalau tak elok, perelokkan dia. Cantik kan tu? Cantik Islam ni tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa yang saja pilanggar, dia menzalimi diri dia sendiri. La tadri la'alla Allahu yuhditsu ba'da zalika amra. Mana tahu Allah adakan hikmah iddah ini, kut-kut satu hari mereka boleh rujuk jadi suami isteri yang baik-baik. Tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu perempuan nama dia Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ni, dia ni dalam hadis kata wa kanat minal muhajiratil awal. Di antara orang perempuan yang awal-awal hijrah. Dia ni orang bagus. Tapi itu yang kata dunia.
Yang kata dunia, walaupun dia satu orang perempuan yang bagus. Dalam hadis cerita dia kata apa? An Fatimah binti Qais anna Aba Amr bin Hafsin talaqahal battah. Suami dia bernama Amru bin Hafs menceraikan Fatimah binti Qais ini battah. Maksudnya apa? Sedih dia bagi 3. Bini bagus. Dan dia di kalangan orang perempuan yang awal-awal hijrah. Ada kedudukan, ada nama di sisi Nabi SAW. Dia menikah dengan satu orang yang bernama Amru bin Hafs. Kena cerai, talak 3 cerai. Wahuwa ghaib. Amru bin Hafs ceraikan Fatimah binti Qais ni, bukan cerai depan. Dia duduk ada di tempat lain noh. Dia cerai di sana, hantar orang mai habang eh. Zaman lah. SMS ya. Lepas SMS tutup phone tu. Ni zaman lah ni ada lagu tu. Cerai bini dia. Dia tag SMS. Dia kata aku dah fed up dengan hang. Ambil 3 tu. Tutup phone tu. Pasal dia tahu sekali bini nanti call dia duduk macam-macam, dia tutup phone tu. Tak buka, dia pakai nombor prepaid baru. Berlaku kepada satu perempuan yang bernama Fatimah binti Qais. Suami dia ni Amru bin Hafs. Duduk tempat mana tah no, ceraikan bini dia daripada tempat sana no, fa arsala ilaiha wakiluhu bi syair. Dia hantar wakil mai jumpa, bawa surat daripada dia, tulis tangan, abang kata aku dah cerai hang talak 3, bersama dengan surat tu bawa gandum mai sikit. Kita hari ni kata bagi beras 5 kilo. Bagi. Fastakhitathu, maka Fatimah binti Qais dia pun naik hot lah dia ni. Ai, sekian lama aku jadi isteri hang, takkan tak ada baik aku langsung. Dan kalau tak berkenan dekat aku pun janganlah buat macam ni. Tak boleh kan mai jumpa depan-depan, abang pakai hantar orang mai abang kata cerai, bagi surat gitu aja, bagi gandum sikit nak makan berapa hari. Dia marah. Fasakhitathu, maka marah dia ni kepada suami dia. Faqala, maka kata Fatimah ni, maka kata wakil yang mai hantar surat daripada laki dia ni, faqala wallahi ma laki alaina min syai'. Depa kata hang tak ada hak untuk nak marah kami. Kami postman aja yang hang marah kami pasal apa? Kita lah, kita duduk di rumah. Postman mai hantar surat saman AES. AES lagi. Kan? Postman mai hantar surat saman AES. Kita tengok-tengok, kita tak ni apa pipi maki postman tu. Dia kata, Syekh, saya postman lah. Saya postman. Saya bukan JPJ. Yang marah saya apa? Macam ni lah dia ni kena. Dia bawa surat daripada suami Fatimah binti Qais yang bernama Amru bin Hafs. Bawa mai surat, laki hang cerai hang ni, dia ada bagi gandum sikit. Dia ni bila terima surat ni, dia marah. Dia marah dekat wakil ni. Wakil ni kata dekat dia, wallahi ma laki alaina min syai'. Demi Allah, hang tidak ada hak untuk marah aku. Kami postman aja. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarat zalika lahu. Fatimah mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami saya ni Amru bin Hafs. Dia tak ada rumah, dia tak tahu pergi mana. Dia ceraikan saya, dia hantar orang bawa mai surat kata dia cerai saya. Apa punya suami dia ni? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lakin nafaqah. Nabi kata dekat dia, cerita dia macam ni, dia cerai berapa? Cerai talak 3, talak 3. Dia cerai saya talak 3, dia bagi gandum sikit aja. Dia kata dekat Nabi. Nabi kata, okey, laisa laki nafaqah. Cerita dia macam ni, oleh kerana dia cerai hang talak 3, pocik antara apa? Dia bagi gandum sikit tu pun mujak, dia kata. Kalau dia tak bagi apa langsung pun, dia tak perlu bagi apa-apa ke hang. Cerita ni, kalau laki-laki boleh lepas 3 ni, cerita hang ni pun ada karut juga ni. Dia jadi macam tu. Fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Nabi kata tak apalah. Oleh kerana dia dah lafaz cerai, talak 3. Cerita dia, hang dengan dia dah tak ada apa. Habis. Lah ni lagu ni, talak 3, hang tak boleh duduk dah rumah suami hang. Yang boleh duduk rumah suami hak kita baca tadi talak 1 dan 2 saja. 3
3, hang kena keluar daripada rumah suami hang. Nabi kata, dan aku menganjurkan hang pergi ke rumah Ummi Syarik. Siapa dia Ummi Syarik ni? Ummi Syarik dalam satu riwayat lain dia kata imra'atun ghaniyatun minal ansar. Dia ni daripada kalangan Ansar. Dia ni perempuan kaya. Ummu Syarik, dia ni perempuan kaya daripada kalangan Ansar. Dalam hadis kata azimatun nafaqah fi sabilillah. Dia satu orang funder, satu orang yang banyak memberi fund, memberi dana kepada perjuangan Islam. Dia orang kaya, orang perempuan kaya. Dan oleh kerana dia kaya, dia pula Islam, dia semangat kuat untuk nak tolong Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dia menjadi funder, menjadi orang yang banyak membiayai perjuangan Islam. Nabi kata dekat Fatimah binti Qais, lah ni apapun, aku nanti bagi tahu dekat Ummu Syarik, hampir duduk rumah dia. Nabi kata. Summa qalat tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Oh, lepas itu Nabi kata, tapi masalah satu, Nabi kata. Ummu Syarik ni, dia ni satu orang yang orang ramai duduk pergi rumah dia. Dia ni satu orang yang rumah dia ni hari-hari ada orang pergi. Satu, dia orang kaya. Yang kedua, dia pemurah. Jadi siapa pergi rumah dia, memang mi udang free mesti dapat. Maka ramailah orang pergi saja lintas pun singgah. Bila mana nak tahu kok ada udang goreng. Kalau tak ada mi udang pun, dia orang yang macam tu. Nabi pun bila suruh Fatimah binti Qais pergi ambil aidah dia di rumah Ummu Syarik. Lepas tu Nabi teringat. Oh, Nabi kata, tapi nanti saat tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Dia satu orang perempuan yang rumahnya selalu dikunjungi oleh sahabat-sahabat aku. Ramai orang nanti duduk pergi rumah dia. Nabi kata. Maka kata Nabi SAW, fa inni akrahu an yasquta anki khimaruk. Tu dia, tuan-tuan, Nabi punya jaga aurat ni. Nabi kata, oleh kerana rumah Ummu Syarik ni rumah orang ramai duk pi, selalu hari-hari ramai orang duk ada di rumah, aku takut. Nabi kata, kau hang pi tumpang duk rumah dia, takut khumur, takut ni kain tudung kepala hang ni takut jatuh. Bila jatuh orang nampak aurat hang. Macam mana Nabi punya jaga ni aurat orang perempuan ni? Tudung kena tu. Kita hari ni tak pakai terus. Nabi ni nak suruh Fatimah binti Qais pergi ambil aidah 3 bulan, pergi tumpang duduk rumah Ummu Syarik. Nabi dah suruh pergi dah, lepas tu Nabi teringat. Oh, Nabi kata dia ni satu orang kaya, selalu duduk jamu orang, ramai orang duduk pergi rumah dia, saat lagi hang pergi duduk rumah dia, saat lagi kuk kain khimar, kain khumur yang duk pakai ni takut-takut jatuh orang nampak aurat hang. Oh, Nabi kata tak mau. Au yankashifa thawb an saqaiki. Nabi kata ataupun kok hang duk berjalan pergi balik dalam rumah tu takut kain terselak nampak perut betih hang. Nabi jaga aurat orang perempuan sampai macam tu. Tuan, kalau Nabi jaga ni, Fatimah binti Qais bukan bini, bukan isteri Nabi, bukan anak Nabi pun Nabi jaga macam tu. Apatah lagi kita, isteri kita dengan anak-anak kita. Lebih lagi kita kena jaga aurat mereka. Nak keluar pesan. Kakak, Nabi mana? Dia kata, pergi sidaikin. Pakai tudung elok. Rumah perumahan kita hari ni duduk sidaikin. Orang sebelah nampak, orang duduk lalu depan rumah nampak. Kakak, pakai tudung elok. Keluar. Aurat kena jaga. Ayah tak mau sekali lagi kerana ayah tak tegur hang, ayah berdosa sama. Nabi jaga aurat Fatimah binti Qais. Sampai macam tu. Maka kata Nabi SAW, fa'taddi inda bani Ummi Maktum. Nabi kata kalau macam tu, no, cancel. Tak payah pergi ambil aidah di rumah Ummu Syarik. Sebaliknya pergi ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Pergi di rumah Ibnu Ummi Maktum, dia ni buta. Dia buta. Jadi kalaulah sekiranya hang apa sekali-sekala buka tudung apa dia tak nampak, tak apa. Nabi nak jaga aurat ni sampai macam tu sekali. Kemudian kata Nabi SAW, duduk di sana. Fa iza halalti fa adzinini. Nabi kata bila dah tamat aidah esok ni, dah habis 3 kali suci, Nabi kata bagi tahu dekat aku. Nabi kata dekat Fatimah ni, dah habis aidah esok, abang dekat aku. Falamma
halaltu zakartu lahu. Fatimah kata bila habis 3 bulan, aku dah tamat tempoh iddah, aku beritahu kepada Nabi SAW. Beritahu kata, ya Rasulullah, iddah saya sudah tamat. Dan ada lagi satu nak beritahu. Dia kata, anna Muawiyata wa Aba Jahmin khatabani. Dia kata, ya Rasulullah, nak beritahu dalam tempoh saya iddah cerai suami talak 3 ni, ada 2 orang mai duk mengorat saya. Mana segak aku Fatimah binti Qais ni kot kan. Dia kata ada 2 orang nampak lagu duk mai kona baring depan rumah. Dia kata, hey, ni nakai 2 orang ni. Satu macam yang duk mai kalau kayuh basikal, lagu kayuh bagi lambat-lambat ke, lagu buat-buat bagi rantai jatuh ke pada depan rumah. Berlaku benda ni. Untuk lebih lanjut, tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Baqarah. Ayat 228 sampai ayat 236. Dia cerita pasal ni. Pasal cerita orang perempuan kalau bercerai, talak 1, talak 2, macam mana, boleh tak boleh hero lain nak mai tackle dia, nak mai mengorat dia, nak mai meminang dia. Talak berapa kalau orang perempuan yang kematian suami ataupun cerai talak 3, boleh tak boleh orang mai nak meminang dia. Dia ada cerita dalam ayat 228 sampai 236 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan saja balik baca. Yang tu homework. Balik buat. Dan secara ringkasnya dia nak bagi tahu, dia kata kalau sekiranya satu orang perempuan itu dicerai oleh suami dia talak raj'i, talak 1, talak 2, siapa pun tak boleh mencuba nasib untung batu tenggelam, untung sabut timbul, nak diterai-terai mengorat bini orang yang dicerai talak 1, talak 2. Tak boleh. Pasal apa? Pasal talak raj'i, Islam lebih suka kalau sekiranya dia balik kepada suami asal dia. Berbeza kes orang perempuan yang bercerai dengan suami dia talak 3. Lelaki memang tak boleh baliklah dekat dia, melainkan dalam ayat 228 sampai 236 tu dia ada cerita tentang kes yang macam ni dalam masyarakat kita kata Cina Utara. Dalam keadaan biasa, dia sudah cerai isteri dia talak 3, dia berkenan macam mana pun, dia tak boleh menikah baliklah dengan isteri dia. Melainkan melalui satu proses yang genuine, proses yang original, tidak dirancang. Isteri dia yang dicerai talak 3 ni, siapa ke satu orang sudah mai meminang, menikah dan berlaku persetubuhan. Dan berlaku perceraian tanpa paksa, tanpa dirancang. Baru dia boleh balik kepada isteri itu. Sebagai hukuman, satu punishment kepada suami yang tak fikir panjang, cerai isteri talak 3. Bagi kes orang perempuan yang diceraikan oleh suami talak 3 atau kematian suami. Suami dia dah mati, memang tak boleh menikah balik dah dengan dia. Bagi kes yang macam ni, hero kampung dusun boleh cuba nasib. Tetapi tidak boleh meminang secara rasmi. Dia cuma boleh buat apa? Sindiran. Dibenarkan dalam Quran. Sindiran. Maksud sindir ni apa dia? Tengok dia ni keluar duduk sidai kain, ni buat jatuh basikal depan rumah tu. Lepas itu sekali dengan buat tembak. Tanya dia. Ni lepas daripada Abang Ali kita meninggal ni, duduk di rumah tak ada siapa kacau kan, tunjuk ambil berat. Tunjuk ambil berat tu sindiran. Dia ni pun lain macam yang duk tanya ni. Lah dengan zaman SMS ni, satu macam yang lepas satu SMS, kalau ada apa-apa hal yang terdesak, sila hubungi saya. Mau piko lah. Mau piko akan datang segera, secepat mungkin. Itu dia panggil sindiran. Sindiran itu dibenarkan bagi apa? Bagi kes perempuan bercerai talak 3 ataupun bercerai mati dengan suami dia. Itu ada dalam surah Al-Baqarah, tak ada di dalam surah At-Talaq yang kita baca ini. Balik kepada Fatimah binti Qais. Bila Nabi kata dekat dia, Fatimah hampir habiskan iddahan di rumah Ummu Syarik. Lepas itu Nabi cancel, Nabi suruh pergi di rumah Ibnu Ummi Maktum. Siapa dia Ibnu Ummi Maktum ni? Siapa tuan-tuan? Orang buta yang menjadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah bang subuh 2 kali. Bang yang pertama Bilal. Bila dengar Bilal bang, orang yang nak puasa boleh makan sahur lagi.
Bila dengar bang Ibnu Ummi Maktum, sudah habis. Subuh sudah masuk, stop makan. Ni, Ibnu Ummi Maktum ni, dia buta. Tapi pilihan Nabi, pilihan Allah untuk menjadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh Fatimah binti Qais tumpang duduk di rumah Ibnu Ummi Maktum. Bila habis tempoh iddah, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, anna Muawiyata wa Aba Jahmin khatabani. Dia kata, ya Rasulullah, dalam tempoh saya nak perhabis iddah, suami cerai talak 3 ni, ada 2 orang mai approach saya. Mai try mencuba nasib, untung sabut timbul. Siapa dia? Seorang nama Muawiyah dan seorang nama Abu Jahmin. 2 orang ada mai tunjuk minat macam nak memperisterikan saya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atiqi. Nabi bagi satu komen. Nabi kata macam ni lah, kalau hang ada ingat berkenan dekat Abu Jahmin, Nabi kata aku nak abang dekat hang satu. Abu Jahmin ni kira tongkat pukul orang tak pernah lepas tangan. Maksudnya apa? Dia ni satu gigolo, kaki pukul. Dia ni bouncer. Kalau hang ada ingatlah nak menikah dengan Abu Jahmin, dia ni satu orang, Nabi kata tongkat cemeti duk pukul orang ni tak pernah lepas tangan. Maknanya silap sikit dia bedai. Kalau hang mau dia, aku abang dulu. Esok jangan main rebeh-rebeh muka, main duk teriak kat aku. Nabi abang. Wa amma Muawiyah, Nabi kata adapun Muawiyah fasaluk. Nabi kata dia ni kira pocik, apa pun tak ada, orang miskin. La mala lahu, harta tak ada. Ni 2 orang yang pergi approach hang ni, begini keadaan mereka. Hadis ni juga menjadi dalil kepada menceritakan tak elok orang untuk tujuan manfaat dibenarkan. Nabi habaq dekat Fatimah binti Qais, wahai Fatimah, kalau hang mau dekat Abu Jahmin, aku habaq siap-siap. Dia ni silap sikit, dia pukul orang. Bagus tak benda ni? Tak bagus. Habis tu Nabi pergi cerita aib dia, Nabi pergi cerita tak bagus dia macam mana? Dibenarkan. Pasal apa? Kalau tak cerita, lagi buruk akan berlaku kepada dia ni. Nabi habaq dulu. Habaq bukan menghina, tapi habaq memberitahu. Manakala Muawiyah ni, abang betul-betul bukan orang jahat, tapi fasaluk. Dia ni miskin. La mala lahu, harta tak ada. Kalau hang memang bersedia untuk hidup susah, tafadhal, menikahlah dengan dia. Walakinni, Nabi SAW kata, akan tetapi, inkihi Usamah bin Zaid. Nabi kata, walakin inkihi Usamah bin Zaidin. Nabi kata, aku mencadangkan menikahlah dengan Usamah bin Zaid, anak angkat aku. Siapa Usamah bin Zaid, tuan-tuan? Anak kepada Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi. Nabi ambil Zaid bin Harisah jadi anak angkat dia. Bila Zaid ada anak nama Usamah, Usamah bin Zaid, Nabi ambil Usamah pula buat anak angkat dia juga. Sama ada Zaid bin Harisah ataupun Usamah bin Zaid, depa ni hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada rezeki sampai di Jordan, ada makam Zaid bin Harisah di sana. Boleh ziarah makam dia. Makam Zaid bin Harisah, anak angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cadangkan kepada Fatimah binti Qais ini. Makna dia ni orang bagus ni. Nabi pun berkenan. Nabi nak supaya dia kahwin dengan anak angkat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bin Harisah. Nabi kata, akan tetapi aku suka inkihi Usamah bin Zaidin. Kalau kamu mau menikah dengan Usamah bin Zaid, anak angkat aku. Nabi kata. Fakarihtuh. Fatimah binti Qais kata, aku tak mau. Tak berkenan. Berkenan tak berkenan ni susah cakap lah, tuan-tuan. Susah cakap. Kan? Kadang-kadang kita tengok dalam dunia ni, kita tengoklah perempuan ni segak bukan main.
Jadi laki ni, ya Allahu Akbar. Tapi nak buat lagu mana, perempuan tu berkenan. Mata kita ni bukan mata dia, nak menikah dia. Kita ni tengok kata macam mana yang dia pergi berkenan dia ni. Tak tahu, susah cakap lah. Kan, macam bini kita lah, kita tengok ni rambut elok lah, segak lah bagi kita. Orang lain pula tengok, Allah tak tahu mana. Weh, kalau dengar kat kita tak capang kelinga. Kita kata, ai, hang kata apa kat bini aku? Dan dia boleh, hang kata apa kat bini aku? Dia ni tak kata apa, hang kata apa kat bini aku? Mata kita tengok cantik, nak buat macam mana? Benda ni tuan-tuan, insting ni Allah bagi kat tiap-tiap orang. So kita jangan kata apa, tutup mulut lagi baik. Tutup mulut. Semualah. Soal sedap, soal segak, soal ini soal yang very subjektif. Mata kita kata segak, mata orang kata tak segak. Kalau semua orang kata segak pun dia seorang nak menikah dengan siapa? Tuhan buat tu elok lah. Tengok colour. Kita ni kalau tengok colour putih ni berkenan. Ada orang dia tengok putih tak berkenan langsung. Dia mau biji ramiah. Allah. Kita kata apa hal yang pilih biji ramiah. Tak, dia suka biji ramiah. Tak boleh kata apa. Benda ni mata. Tengok elok tak elok, berkenan tak berkenan, tak sama. Sedap tak sedap. Oi, bertengkang, bertumbuk, berguling atas tanah. Kita kata, oi, hampir try ni. Kalau mau mi udang, pi tang ni memang sedap. Kawan tu pi makan, dia kata apa? Kuah macam ayak parit. Kita kata, aku kalau nak makan, aku sentiasa pergi kat dia. Aku pernah try kedai lain, tak boleh pergi. Kedai ni lah sedap sekalipun. Dia kata sedap apa nama, dia kata macam ayak parit. Dia suruh, oi, pasal apa? Pasal sedap ni subjektif. Pada setengah orang, dia kata sedap. Pada setengah orang tak sedap. Benda ni kalau faham, tak ada masalah. Nabi SAW, dia faham benda ni. Cuma Nabi mencadangkan. Tadi, kita baca tadi, kes apa? Kes Barirah. Dengan suami dia nama apa? Lupa dah yang ni, yang malas nak lupa dah. Suami dia nama Mughis kan, kita baru tak ada sejam lagi lupa dah. Kalau duk mengaji dalam kelas berdiri atas bangku habis dah apa ni. Kan? Barirah ni kira tak mau dekat laki dia ni. Laki ni duk tawah ayak mata merambu. Hatta tuballa lihyatah, sampai basah janggut ni. Punya sayang dekat bini. Nampak tuan-tuan? Benda yang sukar nak dijelaskan. Satu orang berkenan, satu orang tak berkenan. Bila Nabi SAW panggil Barirah, dia kata apa tadi? Dia kata, hang boleh dah hang rojok balik? Barirah kata, hang nak perintahkan aku suruh rojok kan? Nabi kata, dah, aku mencadangkan. Dia. Aku mencadangkan. Dia jawab apa? Aku tak kelapang. Tu ingat balik lah. Saya tanya lupa pula. Sama juga dengan kes ni. Bila Nabi SAW mencadangkan kepada Fatimah binti Qais, suruh menikah dengan anak angkat dia yang bernama Usamah bin Zaid. Apa kata Fatimah? Dia kata, fakarih tu, aku tak suka dekat Usamah ni. Hak Nabi cadang tu, dia kata aku tak suka. Dia kata. Summa qala Nabi SAW, Nabi kata lagi, inkihi Usamah bin Zaid. Nabi kata, kahwinlah dengan Usamah bin Zaid. 2 kali Nabi ulang. Mana kata apa? Nabi nak sangat. Nabi sayang kat Usamah, Nabi sayang dekat Fatimah ni. Dia nak 2 orang hak dia sayang ni, kalau boleh hampa jadi laki bini. Senang kat aku. Nabi ulang lagi sekali, Nabi kata inkihi Usamah bin Zaid. Boleh dah pertimbangkan menikahlah dengan Usamah bin Zaid ni. Kata dalam hadis lain, dia kata apa? Dia kata waqad kuntu huddistu. Fatimah binti Qais, dia kata aku pernah dengar ada orang cerita dekat aku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbani falyuhibba Usamah. Nabi pernah kata, dan orang main cerita dekat Fatimah sebelum ni. Nabi kata apa? Siapa sayang aku? Nabi kata. Siapa sayang dekat aku ni, dekat Nabi SAW, siapa sayang dekat aku, falyuhibba Usamah, maka sayanglah Usamah. Habis. Maknanya tahap sayang Nabi dekat Usamah ni cukup tinggi.
Kalau betul hampa sayang aku sebagai Nabi hampa, sebagai kekasih Allah, kalau betul hampa sayang dekat aku sayang Usamah, hampa kena sayang Usamah. Fatimah ni dia duk kata tak mau, teringat. Dia teringat orang pernah habaq dekat dia, kata Nabi pernah sebut macam tu. Pernah cerita sayang Nabi kepada Usamah ni. Bila dia teringat benda ni, falamma kallamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu amri biyadik. Akhirnya dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, urusan saya di tangan Tuhan. Macam anak perempuan lah. Bila dia kenal orang lain, kita ni nak bagi dia dengan orang lain. Dia kita kata tak apalah, ikut hang lah. Bila kita kata lagu tu, dia tak boleh tidur pula. Pagi esok, pagi-pagi dia main kat mak dia. Dia kata tak apalah, mak ayah suka siapa saya ikut. Dia main dulu. Mak ni pula kata tak apalah. Kalau hang berkenan nak tak apa. Saya ikut mak ayah lah. Saya percaya kalau mak ayah pilih tentu untuk kebaikan untuk saya. Dia main macam tu. Fatimah binti Qais ni pun, dia pun bila teringat balik Nabi pernah kata lagu tu, sayangnya Nabi kepada Usamah ni, dia kata kepada Nabi, dia kata amri biyadik, urusan saya, hal saya di tangan Tuhan, saya serah dekat Tuhan. Fankihni man syi'ta, bagilah saya kahwin dengan siapa yang Tuhan suka. Maka akhirnya Fatimah binti Qais yang kena cerai talak 3 tadi berkahwin dengan Usamah bin Zaid bin Harisah. Kata dia, faja'alallahu azza wa jal fihi khairan waqtabtu bihi. Dia kata Masya Allah. Dia kata lepas dia menikah dengan Usamah bin Zaid ni, dia kata Allah menjadikan pernikahan dia dengan Usamah bin Zaid ini khairan, penuh kebaikan. Dia rasa bahagia, dia rasa tenang, dia rasa seronok, dia rasa gembira, segala benda baik-baik dia rasa. Masya Allah, dia kata, orang yang Nabi pilih untuk jadi suami aku ni adalah orang yang terbaik, dia kata. Sehingga kan waqtabtu bihi, sampai aku ni jadi macam nak iri hati terlampau baiknya Usamah ni, sampai aku rasa macam iri hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat An-Nasa'i. Riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah ayat yang kita baca ni, dia nak cerita tentang kes talak 3. Biasa jadi di zaman Nabi dan berakhirnya dengan kebaikan kepada Fatimah binti Qais. Kemudian dia kata faiza balagna ajalahun, kita sambung kuliah akan datang. Kan lepas ni dia akan masuk pula cerita apabila sampai tempoh iddah dia tu, itu ayat 2. Faiza balagna ajalahunna, apabila sampai dekat nak habis tempoh iddah itu, fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Kita buat keputusan. Bila iddah dah nak habis, nak rujuk balik ke ataupun nak teruskan dengan perceraian, maka itu keputusan di tangan laki-laki ni. Dia kata. Lepas pada tu tuan-tuan, dia akan main ayat yang popular yang orang duk gantung di kedai ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Depa duk tulis ayat 1000 dinar tu. Apa cerita ni? Ayat ni rupa-rupanya ada dalam surah At-Talaq. Dia ada dalam surah At-Talaq, dan dia ada pula satu cerita pula di sebalik ayat tu. Dia ada satu cerita pula tentang ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa ceritanya? Apa riwayat hadis yang ada berkaitan dengan ayat itu? Panjang umur kita jumpa. Bulan depan ada ke tak? Cuti sekolah tak lagi? Cuti lah. Tak ya. Kalau cuti tak ada. Kalau tak cuti ada lagi. Dia kalau begitu, kan? Cuti sekolah dah. Oh, cuti dah. Nampaknya tahun depan pula lah ayat ni. Buat penuh. Nanti saya mesyuarat dengan majlis syura dulu, tengok macam mana. Kita akan maklumkan kuliah ada tak ada. Kalau ada, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Ayat ni yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau tak ada, kita tengok tahun depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.